الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. Qala musannif, dan kerana inilah dan kerana inilah kata muallif, yakni Syekh Athaillah As-Sakandari, awrada alaikal warida liyatasallamaka min yadil aghyari waliyuharriraka min raqqil athar awrada alaikal warida waliyatasallamaka min yadil aghyari waliyuharriraka min raqqil athari. Maksudnya, telah mendatangkan hak Ta'ala atasmu akan warid, yakni Allah Ta'ala telah mengurniakan kepadamu akan warid. Telah mendatangkan hak Ta'ala atasmu akan warid, yakni Allah telah mengurniakan kepadamu akan warid supaya mensejahterakan ia akan dikau, yakni supaya engkau menjadi selamat. Hikmahnya agar engkau jadi sejahtera, selamat daripada tangan aghyar, yakni daripada kuasa-kuasa selain Allah. Daripada tangan aghyar, yakni daripada terpengaruh dengan perkara selain Allah. Yang menghukumkan kepadamu, yakni yang mendorongkan kepada diri dan hatimu. Yang menghukumkan kepadamu, yakni yang mendorongkan kepada diri dan hatimu, yaitu syahwah
nafsaniyah. Syahwat nafsaniyah. Apa dia syahwat nafsaniyah? Iaitu keinginan hawa nafsu. Nafsu ni tak boleh dibuang sebab dia duduk dalam diri kita. Maka dari nafsu itu ada hawa. Hawa ni apa dia hawa? Hawa tu maknanya syahwah, iaitu keinginan. Dalam Quran dia kata innan nafsa li'ammarati bisu. Sesungguhnya nafsu itu amat menyuruh kepada kejahatan. Tapi nafsu itu boleh saja dididik menjadi baik. Kalau kita tidak mendidik dia, dia boleh jadi jahat, lebih jahat daripada syaitan. Kata seorang ulama tasawuf, satu nafsu itu lebih jahat dan lebih degil dari 70 ekor syaitan. Sebab tu kita lihat dalam kitab Tauhid, nanti di dalam neraka, iblis dan syaitan duduk neraka nombor 4. Dia duduk sekali dengan Qarun, dengan Fir'aun, dengan Namrud dan yang seumpamanya. Tapi ada lagi yang lebih bawah pada tu. Neraka nombor 7. Siapa? Iaitu orang munafik. Orang munafik ni kerja dia apa ya? Dia ngaku dah Islam tapi menjahanamkan perjuangan Islam. Asal mana munafik ni ialah nifaqun. Maknanya lubang. Nifaqun maknanya lubang. Dan nifaq pada istilah ilmu tauhid ialah orang yang menyembunyikan kekufuran dengan menzahirkan keislaman. Zahir nampak macam Islam, tapi dia menentang Islam. Orang nak buat Islam, dia benci. Orang nak buat Islam, dia suka kacau. Itu kata dia orang munafik. Tempat dia bawah pada iblis. Bawah pada syaitan lagi. Bawah pada Fir'aun. Maknanya apa? Azabnya lebih pedih. Azabnya lebih teruk. Siapa? Munafik. Cuba buka ayat Quran, surah Al-Munafiqun. Cuba baca. Buka Al-Quran, surah Al-Munafiqun. Ya. Cuba pergi ngaji tafsir surah Al-Munafiqun. Tata kita ni tergolong dalam munafik barangkali. Imam Ghazali kata, siapa merasakan dirinya terlepas dari sifat munafik, maka itulah antara ciri-ciri munafik. Siapa merasakan dirinya terlepas dari sifat-sifat munafik, maka itulah tanda ciri-ciri munafik. Maka jangan duk rasa kita dah mulia, memandang orang lain lebih hina dari kita. Jangan pandang rendah pada orang. Kita tu kena rasa kita tu lebih hina, lebih rendah pada orang. Kalau kita rasa kita lebih baik pada orang, itu tanda munafik. Dan adat, jadi sifat munafik ni disebut dalam Quran dan hadis ada lebih 70. Sifat munafik ni diceritakan dalam Quran dan dalam hadis ada lebih 70. Bukan 4 perkara yang kita duk ngaji kat sekolah tu. Itu sebahagian darinya. Dan adat yang raddiyatun. Apa dia adat yang raddiyatun? Yakni adat kehidupan yang ditolak. Apa dia? Kita mengada-ngadakan perkara yang bukan daripada Nabi.
Nabi kata, man ahdatha min amrina hadha fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan barang yang bukan daripada kami, ini yang bukan dari ajaran Islam, bukan dari ajaran Rasulullah, maka ianya tertolak. Fahuwa raddun. Raddiyatun. Jangan sekira-kira tiada tinggal bagimu dalamnya. Jangan sekira-kira jangan kamu duduk di dalamnya, yakni di dalam belenggu syahwah nafsu, hawa nafsu. Jadi Allah kurniakan warid itu agar kamu terlepas dari belenggu hawa nafsu. Dan tiada kepadanya, yakni dan juga tidak terdorong kepada menuruti nafsu. Bersandar jahat. Bersandar jahat. Yakni orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ikutan itu, dia bersandar kepada kejahatan. Bersandar jahat, maknanya orang yang hidup bersandarkan hawa nafsu itu, ialah orang yang bersandar kepada kejahatan. Dan tiada atasnya berpegang. Jadi tak kalau kau mendapat warid dari Allah itu, tidak lagi kau berpegang kepada syahwah nafsu, keinginan nafsu. Tetapi adalah engkau bagi Tuhanmu pada hal sendirinya dengan tiada ilat. Tetapi adalah engkau, jadi tak kala engkau mendapat warid dari Allah itu, engkau bagi Tuhanmu, engkau itu dengan Tuhan, padahal, yakni hal keadaan kamu ketika itu, sendirinya dengan tiada ilat. Maknanya, kamu bersama dengan Allah, tanpa ada penyakit. Pada ketika itu, ni setelah kita dapat warid itu, kita dapat ma'allah, bersama Allah, bi ghairi illatin. Ya, tanpa ilat, tanpa penyakit. Penyakit apa? Segala penyakit-penyakit mazmumah. Dan supaya merdeka engkau, jadi supaya bebas engkau. Dengan sebab demikian itu, yakni demikian itu warid. Allah kurniakan warid itu supaya engkau bebas daripada diperhamba oleh segala asar. Yakni segala jenis-jenis dosa yang diperhambakannya bagimu. Bekas-bekas dosa. Asalnya bekas-bekas dosa. Maknanya diri-diri dosa yang sebelum ni kau memperhambakan baginya. Dan kau memperhambakan kepadanya. Dengan sebab kelebih dengan sebab kelebihanmu baginya dan diam kepadanya dan berpegangmu atasnya. Ini dengan sebab Allah Ta'ala kurniakan warid tadi. Ya, dengan sebab kelebihanmu baginya, ini limpah kurnia Tuhanmu bagi mengurniakan warid itu. Dan diammu kepadanya, yakni kamu berserah diri kepada Allah, tak cari yang lain dah. Dan berpegangmu atasnya, yakni kamu
bertawakal kepada Allah. Habis. Maka barang siapa zahirlah bagi hatinya segala anwar, maka barang siapa zahirlah bagi hatinya segala anwar. Jadi barang siapa yang terbit di dalam hatinya segala anwar, jadi segala cahaya-cahaya ma'rifatullah. Anwar jamak dari nur. Nur satu cahaya, anwar segala cahaya. Iaitu segala cahaya ma'rifatullah. Nescaya lepaslah ia daripada diperhamba oleh aghyar. Yang diperhamba oleh perkara selain Allah. Aghyar maknanya perkara selain Allah, ghairullah. Dan tiadalah diam kepadanya. Dan tiadalah diam kepadanya. Tiadalah pernah engkau lupa kepada Allah. Diam dengan makna tiada diam, tiada pernah engkau lupa kepada Allah. Kita ni lupa kepada Allah kerana anwarul ma'rifah belum masuk dalam hati. Yang dia masuk apa dia? Zulumatun minad dunya. Kegelapan daripada dunia. Sebab lepas daripada dua tangannya. Jadi terlepas daripada dua tangan aghyar itu. Jadi belenggu, kongkongan, ya, aghyar itu, perkara selain Allah itu. Perkara selain Allah dimaksudkan sini itu apa dia? Itu 4 perkara yang selalu kita sebut. Itu apa dia? Yang pertamanya dunia, hubbud dunia. Yang kedua ni makhluk. Kita terpedaya dengan makhluk. Ya. Nak macam mana orang ada, kita pun nak ada juga. Macam mana orang dapat, kita pun nak dapat juga. Barang siapa yang terpegun dengan dunia yang di tangan orang, maka tidak akan masuk ia ke hadrat ilahi. Kita tergoda, terpegun dengan apa yang orang ada, maka kita tak akan masuk ke hadrat ilahi. Kita tak akan masuk ke dalam maqam mahabbatullah. Jadi apabila kita melihat suatu kelebihan yang ada di tangan orang, maka semoga hati kita tidak cair dengan benda yang dia ada itu. Maka bacalah doa dengan Allah, minta dengan Allah Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika minal fitnatid dunya. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu dari fitnah dunia, kerosakan dunia. Jangan kita kata, hebat. Itu namanya kita dah terpengaruh, tergoda, terpegun. Kita dah nak kena tipu daya dah tu. Maka jadilah ia merdeka daripadanya. Yang ini bebas daripada aghyar. Siapa terlepas daripada kongkongan duniawi, maka merdeka ia daripada perkara selain Allah. Dan jadilah segala aghyar itu mengikut, tiada diikut. Tu bukan mengikat tu, mengikut. Dan jadilah segala aghyar itu, ni segala perkara selain Allah itu mengikutmu. Tiada engkau yang mengikut. Gitu.
Mengikut, yang ini mengikutmu. Tiada diikut, ini bukanlah kamu yang ikut dia. Dan ni kita kalah dengan hawa nafsu, kita diikut dia. Tapi apabila hatimu penuh dengan Allah, maka tak kala itu, dunia itu pula yang mengikutmu. Apa maksud kata dunia itu mengikut? Adakah kamu jadi raya, jadi kaya raya, jadi sultan, jadi raja, jadi perdana menteri? Bukan. Maksudnya itu ialah nisbah kacamata orang akhirat. Mereka melihat dunia itu sebab kamu tak mahu. Kalau kamu mahu, berkejar mereka kepada kita, kepadamu. Macam Nabi, gunung, bukit, offer Nabi nak jadi mas. Untuk dana perjuangan jihad Nabi mengembangkan Islam. Tapi Nabi tak nak. Dunia tu mengejar Nabi, tapi Nabi tak nak. Pasal apa? Takut berbelah mahabbahnya dengan Allah. Takut berbelah bahagi hatinya yang mahabbah kepada Allah, nanti berbelah bahagi pula dengan dunia. Maka mereka rela lebih seronok hidup dalam susah daripada duduk pada zahirnya senang, tapi hatinya berbelah bahagi, mencintai Allah dan menguruskan dunia. Menguruskan dunia ni susah sebenarnya. Kena pergi college lah. Impak polis, silap-silap pegang jaring. Menguruskan manusia ni susah. Itu hikmahnya setengah-setengah orang-orang kewalian. Mereka tidak mahu bercampur dengan manusia. Bukanlah kerana tak mahu bercampur. Kerana manusia itu sendiri tidak mengenali mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka lebih senang bergaul dengan Allah. Yang cinta kasihnya tidak lagi bercabang-cabang memilih antara Allah dan makhluk. Antara Khalik dan makhluk. Bila sudah bercampur dengan makhluk, maka hati akan bercabang-cabang. Itulah hikmahnya. Mereka itu jadi manusia yang tidak dikenali. Bila dah dikenali, jadi susah. Tak dikenali, mudah dia dengan Allah. Namun ada juga yang terkenal. Seperti Syekh Junaid Al-Baghdadi dan sebagainya. Imam Al-Ghazali. Jadi apabila telah terkenal, maka menempuhlah mereka berbagai-bagai hammun wa ghammun wa bala'un wa fitnatun daripada manusia. Kerana orang akhirat, orang-orang Allah dibenci manusia, dimusuhi manusia. Dalam kitab Uslubud Da'wah, barang siapa menyeru manusia kepada Allah, maka dia akan dibenci manusia. Kalau dia menyeru manusia pada Allah, tak ada orang benci, semua orang sayang dia. Mesti ada salah di mana-mana. Mesti ada salah di mana-mana. Baik. Maka fahamkan itu. Baik, habis kita sambung. Dan dihukumkan tiada menghukumkan. Dan dihukumkan tiada menghukumkan. Apa maksudnya?
Maksudnya ialah bila hati bergantung kepada perkara dunia, ya, bila hati bergantung kepada perkara dunia, sama ada harta ataupun maksiat. Kadang-kadang orang tu dia bergantung dengan maksiat. Kita akan terhukum oleh mereka. Faham? Bila hati kita ni bergantung kepada harta, bergantung kepada maksiat, kita akan terhukum oleh mereka. Maknanya apa? Kita akan ikut cara nak dapatkan dia, cara nak jaga benda tu, jangan sampai dia terpisah dari kita. Itu kata, kita terhukum oleh mereka. Tetapi bila hati tidak lagi bergantung dan bertumpu kepada dunia, tak lagi bergantung dan bertumpu kepada maksiat. Ya, ada ke orang bergantung dengan maksiat? Ada. Nak tenangkan jiwa, dengar Hindustan. Serabut-serabut, stres, nak tenangkan jiwa, dengar black metal. Serabut-serabut, pening kepala, nak tenangkan jiwa, pergi stadium tengok orang main bola. Paling teruk lagi apa dia? Isap dada. Itu game curi. Pasal apa? Duit dada. Nyamuk. Itu kata terhukum kita dengan mereka. Kita terhukum pasal kita bergantung dengan benda tu. Kita terhukum dengan harta. Sepatutnya kita yang menghukumkan harta. Ya, kita terhukum dengan maksiat. Patut kita yang menghukumkan maksiat tu. Tak, kita jadi terhukum dengan dia. Kita menuruti dia. Jejak langkah dia. Tapi bila kita dah tak bergantung dengan dia, bukan harta matlamat hidup aku, bukan maksiat pencarian aku, yang aku cari ialah mahabbah Allah. Ya, kita tak bergantung kat dia dah. Dia tak bertumpu kepada dunia, pada maksiat dah. Maka dunia itu pula terhukum oleh kita. Ya, maka dunia itu terhukum oleh kita. Apa dia? Kita boleh pilih kita nak ke tak nak. Ini melalaikan aku dari ingat pada Allah, tak payah. Ini melalaikan aku daripada bertakarub pada Allah, ya, tak payah tinggal. Itu yang seorang raja Islam, dia lari daripada istana sebab tak mau terhukum dengan kerajaan dan dunianya. Lari masuk hutan, beruzlah, beribadah, hingga dinaikkan Allah martabatnya menjadi waliullah. Siapa dia? Ibrahim bin Adham. Al-Malik Ibrahim bin Adham lari daripada istana dan kerajaan, beruzlah di dalam hutan hingga menjadi waliullah. Tu contoh dia. Nak bagi faham cerita ni, kan? Ni kalau cerita kat orang dunia, dia kata bodoh ni raja. Begitu juga dengan seorang hakim negara, ketua hakim negara, yang lari daripada pekerjaannya dan pada negaranya, beruzlah dalam hutan hingga menjadi wali Allah. Siapa nama dia? Bahlul. Kita ada sebut Bahlul tu bongok. Jadi Bahlul ni nama dia. Ada orang kata tu bukan nama dia, gelaran dia. Siapa gelaran dia? Orang dunia yang bahlul, yang orang-orang dunia menggelarkan dia Bahlul. Pasal tinggalkan jawatan besar. Dia tak pandanglah jawatan besar dia. Sebab apa? Sebab hatinya sudah terpandang Allahul Akbar, Allahul Aliyul Azim. Kita berpegang dengan perkara itu.
Tengok orang naik Mercedes, mulut tu tiba-tiba muncul macam monyet. Pasal apa? Terpegur. Tak bolehkah kita tepis hati kita? Ha? Hadza min aghyarillah. Ini perkara ini dari perkara selain Allah. Buang. Ui, susah nak buang. Pasal apa? Hati tu bertumpuk hubung dunia bukan senang. Ya, bukan senang nak buang benda tu. Sebab itulah kita kena duduk dalam majlis ilmu. Sebab ilmu itu nur, cahaya. Al-ilmu nurun, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu cahaya. Siapa yang lari dari majlis ilmu, dia lari daripada cahaya. Bila dia lari daripada cahaya, maka dia duduk di dalam zulmatun, kegelapan. Bila dia duduk dalam zulmatun, maka dia tak akan senang hatinya. Hatinya sentiasa duduk dalam kerisauan, kebodohan, kebimbangan, kemasyghulan, tidak tenang. Orang hari ni panggil apa? Stres. Akhirnya jadilah orang yang duduk di dalam kemurungan. Penyakit akhir zaman ni, manusia akan duduk dalam kemurungan. Sudah ada di situ dalam kitab-kitab tasawuf. Pasal mereka mencari yang lain selain Allah. Orang yang mencari yang lain selain Allah, dia akan duduk di dalam kemurungan. Itu bahasa orang hari ni. Ya? Bahasa kitab dia tulis masyghulun. Duduk dalam masyghul, murung. Bimbang itu, bimbang ini, takut itu, takut ini, ghaflah itu, ghaflah ini. Fobia itu, trauma ini. Sebab kamu salah pencarian. Cuba kamu duduk dalam orang yang benar-benar mencari perkara yang betul dicari. Ya? Walaupun basikal pun tak ada. Bukan kata kereta. Walaupun tak ada basikal, tapi jiwanya tenang, tenteram. Sebab dalam hatinya tak macam apa yang ada di dalam hati kita. Hati kita mendapat bala, susah. Kerana kita menginginkan anugerah, pengurniaan. Tapi dalam hatinya sudah ada yang ampunya anugerah, yang ampunya kurniaan. Apa lagi dia nak? Macam orang gila, kemaruk cinta. Orang kemaruk cinta ni, tengok bumbung rumah dia pun dia dah syok. Tengok air hujan kena bumbung rumah menitik ke bawah, jadilah kata. Boleh tengok baju jemur kat luar, jadilah. Tak tengok orang. Baru tengok bumbung rumah. Baru tengok baju dia. Baru tengok tisu hak dia buang. Tu pun dia ambil, dia cium, dia bolam mulut, dia kunyah-kunyah tertelap. Sedapnya. Padahal bekas hinguh dia. Tapi kalau orang tu dah kahwin dengan orang tu, bukan kata rumah dia, lebih pada tu pun dia dapat, bukan? Itulah penyakit orang angau, orang hubud dunia. Sisa dunia pun dia kemaruk tau. Macam orang gila perempuan tadi lah. Tisu bekas hingus dia pun dia kutip simpan tu. Tapi kalau orang yang dah dapat perempuan tu, dia jadikan isterinya, dia boleh pilih. Dia boleh hasing dah. Hak mana hak molek dia boleh nak simpan, hak mana hak tak molek. Tapi kalau tak dapat lagi,
Tai dia pun wangi. Tai habusung tu wanginya. Adulah, gila. Kan? Begitulah orang yang tak mengenal yang maha mengurniai. Maka dia pandang kurniaan sangat mulia, sangat bagus, sangat enak. Padahal semuanya tu ibarat hingus di tisu tadi saja. Yang akan merosakkan dia di dunia dan di barzah dan di akhirat yang akhirnya tempat dalam nar. Itulah perumpamaan. Orang yang gelap mata hati dia tak akan nampak. Sebab itulah kun aliman au muta'alliman kata Nabi. Hendaklah kamu jadikan dirimu itu orang yang mengajar ataupun orang yang belajar. Mengajar apa? Mengajar mengenal Allah. Belajar apa? Belajar mengenal Allah. Bukan belajar jadi kaya. Belajar jadi kaya atau belajar dengan skema, kamu pun jadi skema juga. Belajar mengenal Allah dengan tulus ikhlas. Bukan ada udang di sebalik mi. Ada orang belajar juga, tapi belajar tu ada sebab. Ada sebab. Bukannya kerana Allah. Maka dia tak akan dapat hakikat ilmu. Dia tak akan dapat matlamat ilmu yang sebenar. Mereka terkadang, kalau dapat pun, dia terpedaya dengan ilmu. Ilmu tu jadi beban di akhirat. Sebab itulah wa ahsin niyataka. Perelokkan niat kita menuntut ilmu supaya membuahkan ma'rifah yang membahagiakan kamu, membahagiakan kita di dunia hingga ke barzah, hingga akhirat, hingga ke dalam jannah. Baik. Jadi perbetulkan matlamat. Kita hendaklah faham apa matlamat kita hidup. Sebab tu kita hari-hari minta mati syahid. Sebab kita tahu, kita ni orang tak mampu nak beramal ibadah. Macam mana orang-orang soleh-solehin. Kita tak mampu nak beribadah. Macam mana orang-orang abrar, orang muqarrabin, orang siddiqin. Kita ni orang malas. Kita ni orang penyegan. Yang rajinnya makan, tidur, tidur, makan. Semakan tu, pastor rumah. Tukar orang Jawa ni ngomong. Kalau orang Melayu, makan, tidur, makan. Habis berat. Tu ya kerja kita. Makan ni apa? Kerja, makan. Bekerja untuk makan. Bukan bekerja untuk berjuang dan berjihad di jalan Allah. Maka kita dibelenggu dengan kerumitan hidup, kesempitan hidup, walaupun dah ada Ferrari 10 biji, kapal terbang biji atas punggung. Kamu tak akan tenang, jangan itu semua tipu daya. Melainkan orang yang faham perkara ini, orang yang sudah Allah Ta'ala ajarkan ia. Orang-orang yang sudah Allah ajarkan ia perkara ini, maka tersemat dalam hatinya sifir hidup yang sebenar. Jangan salah sifir, nanti kamu kena singkir. Faham? Kamu salah sifir, kamu kena singkir. Singkir ke mana? Singkir ke? Gitulah dia. Kat akhirat dua, tak syurga, neraka, tak neraka, syurga. Tak duduk tengah-tengah, tak ada. Kat dunia ni yang kata duduk tengah-tengah pun, antara dua dia, tak baik jahat, tak baik jahat, tak jahat baik. Orang kata DAP tu duduk tengah-tengah, pasal apa? Duduk atas pagar. Tak tu. Tak kira terjun lah sebelah sana. Ini contoh. Bukan nak masuk politik tak, contoh. Baik, faham. Jadi masalah di kita hari ini, kita menenggelamkan diri kita di dalam laut duniawi. Sebab itulah kita tak jadi tenggelam dalam laut ahadiyah Allah. Kita saja menenggelamkan diri dan hati kita di dalam lautan duniawi.
Sebab itulah tidak ada keterbukaan di lautan ahadiyah Allah. Sebab itu Imam Syafi'i sanggup masuk dalam penjara. Imam Hanafi sanggup masuk dalam penjara. Imam Hambali. Dan banyak lagi imam-imam yang lain. Pasal apa? Bila duduk di dalam penjara, maka tiada lagi dia bergaul dengan manusia yang jadi bercabang-cabang hatinya. Maka duduk dalam penjara itu jadi satu hala tuju hatinya. Dia tidak gentar pun duduk di situ. Bagi dia sama sahaja. Dengan masyarakat, satu tujuan hati. Dalam penjara pun, satu tujuan hati. Bila tujuan hati sudah betul, segala penjara dunia tidak lagi penjara baginya. Kita yang gelabah, kita yang takut. Kita takutkan hati kita. Takut kalau betul-betul nak terjun ke bidang sufi. Nak mengaji agama risau. Ya. Mula-mula risau takut tak cukup duit, kita kena tambah duit. Jangan pergi ngaji lah, kita buat apa mungkin? Overtime. Mula-mula overtime, part time, ubah time. Lama-lama, no time. No time dah nak bagi buat ibadat. Lama-lama, benci time ngaji. Benci terus dah masjid. Benci terus dah surau. Benci terus agama. Kalau sampai sakit tu lah kita bermakna apa? Hayhata lima tu'adun. Kalau tidak dengan rahmat Allah. Jadi kita ni orang malas ibadat, orang malas itu, orang malas ini, melainkan dunia saja duduk dalam hati. Banyak kalah kita berdoa agar mati syahid. Banyak kalah berdoa agar mati syahid. Orang mati syahid akbar, syahid mu'rakah, syahid dunia akhirat. Dia tak kena hisab, dia tak kena neraka. Dia tak kena azab kubur. Dia masuk syurga biar ghairi hisab. Jadi kalau kita betul nak mati syahid, kena adalah tanda-tanda perjuangannya. Apa dia? Sekurang-kurangnya jangan lari majlis ilmu. Orang yang mati dalam menuntut ilmu, matinya mati syahid. Ini nak mati syahid, konon mati syahid cita-cita kami. Pergi mengaji malah. Siapa cita-cita nak mati syahid, buatlah dulu jalan-jalannya. Jalannya apa dia? Menuntut ilmu, mengajar ilmu. Duduk dalam majlis ilmu tu jalannya. Macam orang nak jadi kaya, buatlah jalan-jalannya. Apa dia? Menega. Kerja. Bertani, berkebun contohnya. Bukan dia berangan. Ambil tangan tak tahdai. Bila aku nak kaya? Bila anak kaya dia ambil tangan tak tahdai, dia pegang handphone, dia berangan, sampai tak akan jadi kaya, jadi kaya. Jadi ayam berak kapur. Faham sipir tu Sipir hidup kita, aku nak mati syahid sebab aku ni malas beramal. Aku nak mati syahid pasal aku dosa banyak. Nanti kalau aku mati tak mati syahid, aku akan tak terlepas daripada muka nakik, seksa kubur, seksa akhirat. Aku banyak dosa, ya Allah. Kalau aku matilah ni, apa nasib aku di sana? Tengok kubur itu sempit. Macam mana aku nak hidup di situ kalau tidak ada bekalan? Bekalan kita apa dia? Mati syahid. Nak jadi orang takwa, tak ada takwa dah. Takwa Cina apa yang kita makan?
Makan tak ada pantang lah. Kau semua kau makan. Mi Korea pun dia makan. Ada babi. Korea sendiri pun tak kata halal. Malaysia kata halal. Mengada-ngada. Mi Korea tu. Korea sendiri pun tak kata halal. Malaysia kata kait halal. Lebih sudu pada kuah. Itulah dia. Lepas tu ngaji jadi benar. Banyak habis. Itu maksud kata dan dihukumkan tiada menghukumkan. Ya. Jadi banyak pegang jawatan, hati akan bercabang. Banyak urusan dunia, hati bercabang-cabang. Tapi bila jawatan hanya satu, iaitu menjadi hamba Allah, maka tiadalah lagi bercabang hati dan bercabang lidah. Ya. Jadikan hati kita tu satu saja jawatan dia. Apa? Jawatan aku hamba Allah. Jadi apa yang kita buat itu hanyalah apa dia? Apa dia? Itu hanyalah orang kata tik burung, tik cicak, jatuhlah masjid. Nak basuh tak? Dah. Pasal apa? Umum balwa. Umum balwa. Benda yang umum balwa ni tak payah basuh. Nak basuh je nak basuh kapet ni. Tik cicak banyak kan? Umum balwa ni dia ambil kita buang je lah. Tapi kita tidak duk mikir tik cicak ni nak basuh lagu mana ni? Ambil beris lah, ambil fab lah, ambil berus. Gosok, nak kapet pula basah, kena gulung jemur kat luar pula, kecerdik benar tu. Kenapa kau tak faham tu umum balwa? Kalau kamu faham tu umum balwa, ambil kertas, kalender halaman, cedok lagi bang, sudah habis kita. Tapi dah kita duk mikir dia. Pening pala, kan banyak kerja. Jangan samakan tik cicak dengan tik monyet. Apatah lagi kita jadikan tik cicak macam tai khinzir. Oh lagi teruk. Itulah umpamanya. Mikir dunia tu berat sangat. Itulah tertutup jalan akhirat. Jadi susah. Ya. Baik. Itulah dikehendaki di dalam perkataan rangkap yang kita baca tadi. Dan dengan demikian itu hasil kesenangan selama-lamanya. Bila dapat warid tadi, hasillah kesenangan. Jadi nak warid, kenalah wirid. Wirid jangan main-main, kena banyak. Ini pagi-pagi wirid, sebelah dengar, sebelah tak dengar. Jadi saya tak mau tegur ni, malah. Tegur banyak kali dia report polis pula, malah. Aku suka lah. Ya baik, kita berhenti sekat itu. Kemudian katanya, dan barang siapa tiada kembali ia kepadanya ila akhirihi wallahu a'lam wala ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wallahu a'lam. Baik habis. Ada 3 soalan. Soalan yang pertama dia tanya, bolehkah jelaskan bagaimana keadaan uzlah itu dan bagaimana mahu beruzlah tapi kita ada keluarga. Baik, faham maksud uzlah dulu. Uzlah ni maknanya mengasingkan diri. Mengasingkan diri. Asal mana uzlah ni? Mengasing. Dalam tasawuf, uzlah ni ada 2. Yang pertama mengasingkan diri, yang kedua mengasingkan hati. Ada orang mengasingkan diri sahaja, tapi tak mengasingkan hati.
Ada orang mengasingkan hati saja tapi tak mengasingkan diri. Ada orang mengasingkan hati dan diri. Jadi dikehendaki dengan uzlah di sini ialah mengasingkan hati. Adapun bagi orang yang awal menjalani kesufian, hendaklah dia mengasingkan diri dan hati. Mengasingkan tu dengan apa? Mengasingkan diri dan hati daripada segala perkara yang boleh menyebabkan dia jadi jauh dengan Allah. Jauh dari mengingati Allah. Iaitu yang pertama, menjauhkan diri dari manusia yang hubbud dunia. Menjauhkan diri, mengasingkan diri dari manusia yang gila dunia. Orang-orang ahli dunia. Pasal apa? Sebab aura mereka akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi nak menjauhi macam mana na'udzubillah kita keluarga. Memanglah Nabi pun berkeluarga, sahabat berkeluarga. Kan masalah kamu berkeluarga maka kamu tak boleh na'udzubillah. Nak dengan tak nak tu saja. Bukan? Nak dengan tak nak. Uzlah ni kita mampu tapi kita tidak mahu. Orang-orang dulu mereka beruzlah di pesantren-pesantren, pondok-pondok. Duduk di pondok, hidup ala kadar. Apa ada yang tu je lah. Beruzlah. Mengasingkan diri daripada masyarakat yang fasik. Itu asal makna dia. Mengasingkan diri dari masyarakat yang banyak berbuat dosa dengan Allah. Apatah lagi masyarakat yang kafir, yang musyrik. Kita duduk dengan mereka, terkena aura mereka. Kita jadi hubbud dunia, kita jadi malas, kita jadi penyegan. Kalau beribadah sekadar jasadiyah, bukan qalbiyah. Jasad saja ibadah, qalbiyah tidak ada ibadah. Rohani lagilah tak ada. Dia umpama kita duduk dalam rumah, serumah dengan orang yang tak solat. Aura tak solat dia akan terkena kita, menyebabkan kita jadi mughaflah. Dalam Munyatul Musalli dia kata, kalaulah orang itu dikenakan bala, maka terkena juga orang yang solat. Terkadang orang solat itu lebih dahulu terkenanya. Pasal apa? Dia duduk di situ. Buka dalam kitab Munyatul Musalli tu kita duduk baca pagi-pagi hari apa? Hari Ahad bukan? Itulah yang kita takut. Jadi kita nak uzrah ni macam mana kalau kita ni duduk berkeluarga, dia kata berkeluarga tak pada masalah. Tapi kalau keluarga kita ada yang nak beramal, ada yang tak nak beramal, ada yang malas, ada yang rajin, ada yang separuh rajin, separuh malas, tak sama kan. Barangkali yang tu kot yang dia maksud ni. Kebanyakan orang lagu ni lah. Ya. Banyak orang tu lagu tu lah. Adik-beradik ada 10 orang. Ayah rajin pergi masjid. Mak rajin pergi karaoke. Setengah tu pula, mak rajin pergi masjid. Ayah pergi dandut reggae-reggae. Abang suka pergi kuliah. Kakak suka keluar. Dengan boya prank. Ada setengah tu pula, abang, kakaknya suka dengan ceramah. Abangnya, suka keluar dengan gila prank. Dia ni pula, baru nak jalan. Duduk mengaji tasawuf sikit-sikit. Macam mana dia nak uzlah keadaan lagu tu? Ya. Maka kamu jangan lari daripada keluarga kamu tu. Pasal ada yang nak, ada yang tak nak.
Kalau mampu, ya silakan kamu keluar, pergi beruzlah di tempat yang paling selamat. Pasal kalau kena bala, semua kena. Punca seorang dua, semua kena. Itu ada disebut dalam hadis. Ya. Tapi kalau kamu tak mampu juga, ya, kamu berdoalah dengan Allah agar kamu selamat bersama dengan keluarga. Uzlah dengan hati, tapi tak uzlah dengan jasad. Jasad bersama mereka, hati bersama Allah. Jadi kalau duduk dengan keluarga yang macam tu, uzlahlah dalam hati. Hati uzlah, jasad bersama. Walaupun jasad bersama dengan mereka yang tak solat berkali, tapi hati kamu sentiasa di dalam doa kepada Allah agar mereka dikurniakan hidayah, taufik. Jangan biarkan. Itu uzlah dengan hati. Tapi tidak uzlah dengan jasad. Baik. Ada orang yang soleh-soleh. Mereka tak beruzlah pun dengan jasad. Tapi hati sentiasa uzlah. Hati sentiasa dengan Allah. Jasadnya merata-rata pergi. Bercampur orang itu, bercampur dengan orang ini. Tapi bercampur dengan orang-orang fasik, kafir, zalim tu tidak menggugat keteguhan uzlah hatinya dengan Allah. Ya, ada orang sampai darjah itu. Jadi kenapa pentingnya uzlah ni? Penting uzlah ni kerana tajrid anid dunya. Apa tajrid anid dunya? Apa tajrid anid dunya? Iaitu bersungguh di dalam melepaskan hati mencintai dunia. Meninggalkan kemewahan-kemewahan dunia, kesedapan-kesedapan dunia kerana nak berjalan menuju redha ilahi. Baik, habis dekat tu. Soalan kedua. Mohon izin bertanya, jika kita seorang peniaga, bolehkah kita viralkan perangai buruk pelanggan yang menyakitkan hati kita di media sosial? Jika kita seorang pelanggan pula, bolehkah kita bagi review yang buruk pada perniagaan yang beri khidmat buruk? Contoh hotel atau kedai makan. Baik, apa kamu niat tu? Yang niat kau viralkan buruk-buruk orang tu apa niat kamu? Bukan masalah viral tu salah ke tidak. Apa niat kita? Kalau niat kita itu menepati syarak, taklah salah. Kalau niat kita itu bersalah dengan syarak, salah. Seorang peniaga, dia viralkan perangai buruk pelanggan yang menyakitkan hati. Baik, barangkali dia viralkan itu sebab nak mengajar orang supaya jangan kamu buruk perangai bila pergi masuk ke dia orang. Cukuplah saya seorang kena sebab perangai kamu ni. Pergi tempat ni janganlah. Al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi dia niat tu nak dakwah. Niat nak dakwah dah apa Tapi kalau niat tu memang nak mempamerkan, nak menyerlahkan kejahatan orang, biar orang tu malu, yang tu dosa. Jadi apa niat dia tu, dia viral tu? Kalau niat itu menyalahi syarak, dosa. Kalau niat dia tu bertepatan dengan syarak, bahkan niat nak dakwah, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Serulah kepada Tuhanmu dengan hikmah. Maka itu haruslah. Bahkan terkadang dapat pahala. Cuma caranya dia tepat dengan syarak. Jadi niat tak semestinya boleh menghalalkan cara.
Ya, niat kena betul, cara pun kena betul. Jangan cara betul, niat tak betul, jangan niat betul, cara tak betul, salah juga. Jadi niat kena betul, ya, cara pun kena betul. Barulah mudah-mudahan dapat pahala. Kalau tidak berdosa lah juga. Tapi dia ada hari ni dia viral tu. Tak tahu lah, kadang-kadang juga ada juga yang bagus. Dia viral. Restoran ni ada najis mughalazah umpamanya. Umpamanya, ya. Itu kenalah viral beritahu. Jadi sipirnya, kaedahnya dua tadi. Niat kena betul, kaedah pun kena betul. Betul macam mana? Betul iaitu yang menepati syarak. Jadi tanyalah orang alim dulu. Bertakti. Saya ada masalah gini tuan, ustazah. Gini. Boleh tak saya nak wear? Berdosa tak saya? Tanya. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang reti kalau kamu tak reti. Kadang-kadang dia buat permasalahan tapi contoh tak ada. Maka nak jawab tu susah. Saya boleh jawab secara umum gitu je lah. Sebab contoh tak ada. Masalah yang sebenar tu tak sampai. Dia cuma andaian sahaja. Ini namanya soalan andaian. Soalan andaian ni kita pun nak jawab secara andaian juga. Kalau soalan tu tepat, direct to the point, kita jawab direct to the point lah. Baik. Satu soalan nombor 3. Izinkan saya bertanya. Adakah sah ibadah seseorang yang bekerja sebagai accountant bank menggunakan gajinya menunaikan umrah? Ini direct to the point. Dia terang-terang dia sebut. Adakah sah ibadah seorang yang bekerja sebagai accountant bank? Di mana dia tak sebut pula. Kalau lah bank itu tidak sebenar-benar perbankan Islam, dengar molek-molek. Sebenar-benar perbankan Islam, maka eloklah berhenti buat kerja lain. Yang kita tahu maklum, bank kat Malaysia hari ni, bank apa pun tidaklah sebenar-benar Islamnya. Walaupun diletak dekat pintu bank, sistem perbankan Islam, pembangkang Islam ada. Tengok dia aturkan ni, dia pun sudah lah. Laki, perempuan. Yang perempuan tu dia kalah opera Cina, dia punya lipstick. Lepas tu dia tanya kata acara Islam lagu mana? Dia atur jantan Cina duduk dalam bank dia pun dah tak betul ya. Belakang-belakang belum dikira lagi. Tak kira lah bank apa pun kat Malaysia ni kan. Jadi saya nak kata haram tak berani pergi tanya mufti dah pula. Lagi mereka su saya kat mahkamah pula. Saya boleh kata tanya mufti dah pula macam mana halal ke tak bayar lagu tu. Bisamani ajli. Bisamani ajli, mati orang tu lebuh. Banyak cara sangat dah cara dia tu tak mau dia cara Islam ya. Orang kali 60% dia cara Islam. 40% dia dah terikut cara Yahudi juga. Jadi tu nak kata ya, gaji dia tu bersih. Tak ada yang haram. Macam mana? Tak tahu orang kena tanya mufti. Kalau saya tanya saya kata tak sah. Kerja bank tak sah. Saya kata tak sah, saya tak kata haram. Saya kata tak sah. Siapa lagi kata pergi balai tanya polis balai. Pasal ni jawab pakai FB ni susah. Satu dunia dia pergi kan. Kalau saya tak mau. Jadi tanya, menggunakan gajinya pergi umrah. Kalaulah gaji tu ada bersangkut dengan yang haram, umrahnya sah. Tapi tiada pahala. Umrah sah. Pergi dengan duit menyamun pun boleh. Kita sambung duit orang kan. Sampai ada 1 juta. Syukurnya kita menyamun dia orang, syukur.
Besok pagi pergilah ah, apa nama syarikat umrah dan ziarah, ambil tiket pergi umrah. Duit apa? Duit menyamun malam. Sama siapa punya duit? Tu haji mana tahu, Pak Imam kampung mana tahu. Sah dah haji dah. Haji dia sah, tapi tiada pahala. Bahkan menggunakan duit itu haram. Menggunakan duit haram, hukumnya haram. Tapi haji dia tu sah. Umrahnya tu sah. Oleh kerana dia guna duit haram, tiada pahala. Faham tak? Ha? Itu kaedah fiqahnya lagu tu. Umrah dia sah, tapi tiada pahala. Pasal guna duit haram. Menggunakan duit haram tu haram. Dia beli tiket, haram. Dia makan pula sana, haram. Dia buat umrah, cukup sempurna rukun syarat dia, sah. Tapi tak ada pahala. Sah, tapi tak ada pahala. Sah tu apa? Sah pada syarak. Tiada pahala pada hakikat. Makbulnya tak ada. Mabrurnya tak ada. Yang ada Marlboro. Banyak orang lagu tu. Dia jadi artis. Pendapatannya sebagai artis yang duk buka aurat ke orang, telanjang tekangkang sana tekangkang sini, pun dapatlah 50 juta, duk kumpul duit lama dah duk jadi artis, pergi Mekah. Sah dah Mekah haji dah? Sah. Ada pahala dah? Tak ada. Habis dia guna duit sana? Ada. Nampak? Main sukan. Apa dia? Badminton. Pakai seluar pendek, menang. Dapatlah 1 juta. Pergi Mekah. Sah dah haji? Sah. Sah dah umrah? Sah. Habis guna duit tu? Haram. Makan duit tu pun haram. Habis yang kata sah? Sah. Pasal sah. Rukun syarat dia sah. Guna duit tu yang haram. Maka tiada pahala. Ya, sah tapi tiada pahala. Guna duit tu haram, dosa. Habis tu duit tu nak buat apa? Duit tu kena hebah. Pergilah segah mana-mana tempat yang boleh digunakan untuk musalihul mursalah. Untuk kegunaan umat. Yang tak pondok ni kan, saya nak buat pagar. Takut khinzir masuk. Khinzir kaki 2 pun dah ni. Ni jaga-jaga. Buat pagar sebelah. Longkang pecah. Buat air laju. Nak kena buat lain. Itu pun 3-4 ribu nak repair. Dengan simen, dengan upah, dengan apa. Buat pagar gitu puluh-puluh ribu semua. Pasal apa? Berguna sendiri tak boleh. Untuk umum boleh. Pasal duit tu memang untuk umum. Pada syarat duit tu bukan untuk infiradiah. Tapi untuk jamaah Islamiah. Jemaah tak apa. Orang ramai tak apa. Untuk orang ramai tak apa. Untuk seperibadi tak boleh. Buat jalan menuju masjid boleh. Buat masjid tak boleh. Buat pagar masjid tak boleh. Buat tandas masjid tak boleh. Masjid ni, bila kata masjid ya, semua kena bersih. Hatta batu ni pun. Buat rumah sendiri tak boleh. Sebatu-batu pun tak boleh. Tak boleh. Melainkan untuk kegunaan umum, orang semua menggunakannya. Tandas umum ke, tandas awam ke, itu tak apa. Tandas sendiri kat rumah tak boleh. Masjid tak boleh. Itu kata duit haram tadi ya. Baik. Jadi marah ikan tuan ni. Nak marah buat macam mana? Memang banyak orang marah saya. Cerita bab ni. Sayyidina Ali kata apa? Qulil haq wa in kana murran. Katalah yang hak, yang benar walaupun ianya pahit. Ni pahit ni. Orang kerja bank banyak marah saya ni. Macam mana? Orang tanya. Yang ni pun kata tanya buat apa? Dah sekat tu tengok marah. Baik, kemudian katanya dan barang siapa
Jadi kembali kepadanya ila akhirih. Wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا ما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.